yang disuruh rejam. Rejam mati tak tuan-tuan? Mati tuan-tuan. Sebab dia bukan rejam dengan apa balik tuan-tuan. Bukan rejam dengan roti john. Tapi rejam dengan batu. Nak sebutnya, besarnya dosa berzina itu bila kena pada orang yang sudah pernah berkahwin, lalu dia lebih besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. Iaitu jangan kamu merasa belas kasihan kepada kedua-duanya. Bila kamu, apa dia? Bila kamu melaksanakan hukum Allah. Bihima. Kenapa dua tuan-tuan? Sebab bila sebut fahisha, ulama membezakan perkataan mungkar, perkataan kabirah, dosa besar, dengan fahisha. Fahisha ni dosa yang melibatkan dua pihak. Itu dipanggil fahisha. Dia dosa besar juga. Contoh zina. Tak ada orang zina tuan-tuan dengan pokok pisang. Tak ada. Tak ada orang berzina dengan tiang elektrik. Tak ada. Dengan pokok getah. Tak ada. Dia mesti ada sparring partner dia. Dia mesti ada pasangan dia. Begitu juga dengan jenayah riba. Dia mesti ada yang beri, yang makan. Mesti ada dua orang. Berbeza dengan jenayah minum arak. Jenayah minum arak, dia syok sorang-sorang, dia minum arak, dia mabuk. Dalam arti kata lain, bila sebut fahisha, iaitu jenayah yang melibatkan dua orang. Iaitu larangan merasa kasihan terhadap penzina. Umumnya sifat kasihan adalah diharuskan, bahkan Allah itu Maha Pengasih. Namun rasa kasihan ini tidak boleh dipamerkan sehingga menghalang pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini ditekankan kerana orang biasanya lebih kasihan kepada penzina daripada pencuri, perompak, pemabuk dan sebagainya. Di samping itu, perzinaan boleh dilakukan oleh sesiapa saja, termasuk orang kelas atasan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga menyebabkan orang yang menjalankan hukuman merasa kasihan untuk menjalankan hukuman tersebut. Wibawa hukum ini mesti dijaga, tidak boleh diremehkan dan diabaikan kerana faktor tertentu seperti rasa kasihan, adanya pengaruh, memberi syafaat kepada kroni atau sebagainya. Rasulullah SAW telah menunjukkan qudwah yang tegas dalam perkara ini dengan sabdanya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi SAW kata, kalau Fatimah binti Muhammad, maknanya kalau anak aku Fatimah itulah yang mencuri, akan saya potong juga tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya dalam keadaan melaksanakan hukum Allah, tidak boleh ada rasa belas kasihan kepada orang yang kita jatuhkan hukuman kalau benar dia penjenayah. Terkadang orang yang melakukan itu orang kaya, kadang-kadang pemerintah, kadang-kadang orang besar, kadang-kadang saudara mara. Tidak boleh ada sentimen rasa belas kasihan. Saya sebut semalam, kita ni bila mana kena pada kita, kita rasa zalim bila orang kena kat kita. Tapi kalau kena ke orang, tak apa. Contoh macam zina saya sebut semalam. Bila mana Rasulullah SAW datang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, atakzinu li bidina." Wahai Rasulullah, bolehkah kau izinkan aku berzina? Sahabat lain datang nak katok dia, nak pukul dia, nak belasah dia. Kurang ajar sungguh. Cakap macam itu depan Rasulullah SAW. Lalu Nabi kata, biar aku yang bercakap dengannya. Lalu Nabi berkata, wahai laki-laki, sukakah kamu perzinahan itu berlaku kepada keluarga engkau, adik perempuan engkau, kakak engkau, ibu engkau, keluarga engkau yang perempuan? Lalu dia kata, aku tidak setuju ya Rasulullah, aku sanggup mati kerananya. Maksudnya sahabat-sahabat sekalian, orang yang tadi suka berzina, kena pada keluarga dia tak setuju, kena pada orang dia tak apa. Begitu juga kita. Yang namanya jenayah, benda yang kita tak suka, nilai yang kotor, yang negatif, bila kena ke orang, kita kata tak apa. Bila kena ke kita, tak boleh. Mana boleh macam tu? Dan sebab itu, bila mana kita melaksanakan hukum Allah, dia tidak ada boleh ada sentimen rasa belas kasihan. Kerana kalau ada sentimen ini, dia menyebabkan nanti pelaksanaan hukum Allah ini terganggu. Lalu inilah yang disebutkan oleh Rasulullah betapa adilnya Islam. Dan surah Al-Ma'idah ayat ke-8, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Tengok, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu puasa, diwajibkan atas kamu hukum qisas, diwajibkan atas kamu berjuang, berperang, diwajibkan atas kamu apa? Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah orang yang menegakkan apa dia? Menegakkan syariat Allah, hukum Allah, menjadi saksi kepada apa yang kamu lakukan itu dengan apa dia? Dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Jangan sebabkan kamu tu rasa benci pada diri kamu terhadap satu kaum, kamu tidak berlaku adil kepadanya. Berlakulah adil kata Allah, i'dilu an huwa aqrabu littaqwa. Dan sesungguhnya sifat adil itu dia dekat kepada ketakwaan. Sama tak dengan ayat la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sama tuan-tuan. Wattaqullah, bertakwalah kamu, innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah sangat mengetahui di atas apa yang kamu lakukan.